Selamat pagi, salam sejahtera. Pengakuan Dr. Mahathir Mohamad yang ada kali ini menjadi pertikaian ramai netizen. Yang menyedihkan, ada netizen yang berani menulis, mereka kata Mahathir ni dah mula nyanyuk ke. Mereka bertanya, Mahathir ni dah mula mamai kah, kata mereka. Mahathir ni dah terlalu tua ke dalam politik sehingga mula merepek, kata mereka. Selepas bertikai habis dengan Anwar Ibrahim tentang kekayaan yang telah dikatakan oleh Anwar Ibrahim dan menyaman pula Anwar Ibrahim, hari ini Mahathir tampil pula dengan kenyataan yang paling mengejutkan kita. Itu sebabnya ramai orang kata Mahathir dah mula meroyan ke, kata mereka, dah mula merepek, dah mula terlalu tua ke, dan ada juga yang kata dah terlalu nyanyuk ke, kata mereka. Apabila Dr. Mahathir kata, Dr. Mahathir yakin kini ahli DAP pun selesa dengan proklamasi Melayu. Bayangkan apa yang dikatakan oleh Mahathir ini. Dulu dia menghentam berhabis DAP. Dulu dia benar-benar menggunakan DAP untuk menyerang Pakatan Harapan. Dulu Mahathir Mohamad tak suka langsung dengan DAP. Tapi kali ini dia mula kata, dia yakin kini ahli DAP pun selesa dengan proklamasi Melayu. Kita tak tahulah sejauh mana kebenaran apa yang dikatakan oleh Mahathir Mohamad ini. Adakah ini hanya andaian beliau atau ada kajian yang lebih terperinci? Bagaimana tiba-tiba ahli DAP selesa dengan proklamasi Melayu? Kita pun tak tahu. Karena sebelum ini kita ada kontrak sosial di Malaysia yang mana bangsa-bangsa lain, yaitu selain Melayu, sudah menganggap Melayu sebagai bangsa yang dominan di Malaysia. Jadi sejauh mana dan sejak bila pula DAP selesa dengan proklamasi Melayu? Perlukah lagi ada proklamasi Melayu yang diperjuangkan oleh Mahathir ini seperti yang pernah dikatakan oleh Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi? Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, tumpuan utamanya dalam proklamasi Melayu buat masa ini adalah untuk mendapatkan sokongan daripada kaum Melayu untuk proklamasi itu. Dia yang baru saja meninggalkan gabungan Gerakan Tanah Air GTA yang baru ditubuhkan tahun lepas berkata, tidak timbul isu bahawa dia berhasrat untuk mengenepikan mana-mana parti politik Melayu sedia ada. Sama ada saya akan bergiat di atas landasan politik selepas ini, bukan sesuatu yang perlu saya fikir ketika ini, kata Mahathir lagi. Yang penting ialah mendapat sokongan orang Melayu untuk proklamasi ini, kata beliau. Semalam ada satu komen dalam ruangan komen yang saya terima. Mereka kata, sempatkah Mahathir Mohamad melihat proklamasi Melayu yang beliau perjuangkan ini, kata beliau. Karena dia juga menulis Mahathir Mohamad sudah terlalu tua dan umurnya sudah lanjut. Mereka kata, tak tahulah bila Mahathir akan meninggal dunia. Sempatkah Mahathir berjuang habis-habisan untuk proklamasi ini, kata mereka. Dan mereka mempersoalkan, kalau Tun Mahathir Mohamad meninggal dunia hari ini, kata mereka, mereka bertanya, siapa yang akan meneruskan proklamasi Melayu ini? Ada lagikah yang akan berjuang atau adakah ianya akan mati begitu sahaja? Mati ikut meninggalnya Mahathir Mohamad. Kerana kita lihat yang bermati-matian berjuang untuk proklamasi ini, tidak lain tidak bukan hanya seorang, yaitu Mahathir Mohamad, yang telah pun tua dan lanjut usia. Yang lain ikut saja tanda tangan. Siapa yang akan menggantikan Mahathir selepas ketiadaan beliau? Adakah Faisal Azumu? Adakah Hadi Awang? Kalau Hadi Awang, saya rasa sama juga ceritanya. Lebih baik Hadi Awang hanya berjuang berlandaskan Muafakat Nasional ataupun dalam parti PAS itu sendiri. Memandangkan tiada kelebihan beliau untuk memperjuangkan proklamasi Melayu ini. Hanya Tun Mahathir saja yang mempunyai kelebihan kerana beliau punya parti tidak mempunyai satu pun ahli parlimen.
Dan beliau tidak punya suara di parlemen. Parti beliau juga tidak dilihat lagi, tidak lagi diambil berat, tidak lagi mendapat tidak lagi dilayan oleh rakyat. Sudah ditolak oleh rakyat. Itu sebabnya Mahathir Mohamad berusaha mati-matian dalam proklamasi Melayu karena di situ saja wadah yang dia ada. Berbanding dengan Hadi Awang, Faisal Azumu, dan Sanusi. Mereka masih mempunyai parti yang aktif di parlemen dan juga di Malaysia. Jadi itulah persoalan besar. Kalau Mahathir Mohamad meninggal dunia hari ini, siapa yang akan meneruskan proklamasi Melayu ini sebagai pemimpin? Adakah Faisal Azumu akan meneruskan? Ataupun adakah Hadi Awang yang akan teruskan? Atau Sanusi Madnun yang akan teruskan? Karena saya pikir kalau nama-nama ini yang teruskan, tidak ada bezanya mereka berjuang di parti mereka sendiri. Jadi kata Mahathir, jadi tidak timbul saya mengenepikan mana-mana parti politik, kata beliau lagi. Dia berpendapat sekiranya dia bergerak di atas landasan parti politik, akan terdapat kaum Melayu daripada parti politik yang lain tidak begitu selesa untuk menyokong proklamasi tersebut, kata beliau. Proklamasi ini bertujuan menyatu orang Melayu melangkaui garis politik. Ini bermakna orang Melayu yang juga ahli UMNO, PKR dan Amanah, serta juga segelintir yang ada di dalam DAP jika berkongsi kesedaran yang timbul oleh proklamasi ini, akan turut menandatanganinya, kata Mahathir lagi. Saya rasa inilah yang netizen dan penganalisis politik, pengkritik politik katakan Mahathir dah mulanya nyok. Kerana mereka kata, tidak mungkin ahli daripada PKR, Amanah dan DAP akan menandatangani proklamasi tersebut. Kerana mereka tahu, perjuangan proklamasi Melayu yang diperjuangkan Mahathir ini, kalaupun memperjuangkan orang Melayu, tetapi ianya lebih digunakan oleh Mahathir untuk wadah perjuangan beliau semata-mata. Bukan kerana hanya sekadar perjuangan Melayu. Tetapi Mahathir sudah tidak ada lagi kapal, tidak ada lagi tempat beliau untuk, ialah kapal beliau untuk berjuang dalam politik. Hanya satu yang dia boleh buat, proklamasi Melayu. Jadi hampir mustahil PKR, Amanah dan ahli DAP akan menandatangani proklamasi itu. Apabila orang Melayu dapat bersatu dan bersetuju dengan kesedaran yang timbul oleh proklamasi ini, kata Mahathir, maka ia akan menjadi tanggungjawab setiap parti yang berlandas perjuangan Melayu. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu turut menjemput orang ramai untuk menyokong dan menandatangani proklamasi tersebut melalui pautan yang mengandungi 12 perkara yang melibatkan pembelaan kaum Melayu, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.